Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan Fatihah. Okay, so hari ni kita nak habiskan GP. Hari tu kita dah buat sikit. Kita ada mukadimah sikit. So GP ni dia adik-beradik AP lah. Cuma dia ada perbezaan. Confirm ada perbezaan kan, nama pun berbeza. So apa yang kita akan belajar adalah the first one, identify the Sekejap ya, pen saya bermain-main pula di situ. Okay, identify the properties of geometric progression. So kita nak tengok properties dia. And then determine whether a sequence is a GP or not. Okay, so kita nak tahu dia GP ataupun tidak. Next, kita nak cari specific term. So kita nak cari Tn. And then kita cari number of terms. Okay, nak cari N. So itu untuk yang apa yang kita akan belajar dalam GP lah. So actually it's not 5.1, dia 5.2. Ni subtopik yang kedua, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3. Okay, so itu yang kita nak belajar. Okay, dia sama je, dia ada formula Tn, dia ada formula Sn. But then in terms of R, maksudnya dia guna common ratio. Kalau dalam AP dia guna common difference, dia guna D. So hari tu kita dah belajar how to find the ratio. Okay. So kalau common difference kita tolak, kalau common ratio kita bahagi. So make sure the next term selepas bahagi dengan term sebelum, jangan terbalik. So ni nampak ni common error. Biasa student buat, contoh T1 bahagi T2 salah lah. Term yang selepas bahagi dengan term yang sebelum. So yang ni dah settle common ratio, and then Tn pun kita dah settle. So formula dia adalah AR to the power of n minus 1. So ingat power n minus 1 ni hanya untuk R sahaja. A ni dia tak ada power. Okay, and A tu dia tak ada power, R sahaja ada power n minus 1. So yang tu kena careful, itu juga kadang-kadang dia adalah common error juga yang student buat. Okay. So tengok kat sini tak ada kurungan ya, tak ada bracket kat sini. So means that n minus 1 for R only. Okay, so kita nak tengok contoh. Nanti kita akan pergi kepada Sn. Okay. So ni contoh-contoh boleh baca lah. Kita nak terus buat latihan . Okay, so yang ini nanti awak boleh study sendiri . Yang ini antara proving K, macam mana awak nak derive Tn. Okay, macam mana nak derive Tn. So yang ni boleh study sendiri. So saya tak explain benda ni sebab apa? Sebab kita nak kejar masa. Okay. So yang ni study sendiri. Saya dah sangat mudah. How do you derive the term, the n term, Tn. Okay, macam mana nak derive Tn. Okay, kita nak pergi kepada latihan. So, the first one, state the common ratio. So, common ratio means dia nak R lah. Adakah nampak atau kecil sangat saya punya screen? Nampak. Nampak Okay. So, kita nak cari common ratio. Means sekejap kita nak cari R. So, let's do. Nombor 1, 2 boleh cuba sendiri. Kita nak buat nombor 3. Okay, nombor 3. So, formula dia sama je. Okay. Tn over Tn minus 1. So boleh ambil mana-mana the first two term, the second two term ke, tak kisah. So let's say saya ambil the first two. So the first two saya ada 4p squared dengan 2p. So term selepas tolak dengan term sebelum. So saya ambil T2 divide T1. So kita permudahkan sahaja. 4 dengan 2 kita boleh kecilkan, simplify, so you get 2.
Okay, so you get 2. So P dengan P kita boleh simplify. So you get P only. So the answer is 2P. So semua macam tu. Let's say saya nak buat nombor 6. Okay, nombor 6. So nombor 6 ni in terms of mixed number. So kalau mixed number, nasihat saya adalah change into improper fraction first. So tukar kepada pecahan tak wajar. So kalau saya tukar, dia akan jadi yang the first term is 3/2. Second term is 9/4. Third term will be 24 plus 3, 27/8. Next, awak boleh carilah terus common ratio. So saya ambil the first 2 term lah. 9/4. Sebabkan dah ada per, saya tak nak ada per lagi. So saya ubah per tu jadi bahagi. So 9/4 divide 3/2. Okay, so seperti yang kita tahu, kalau division untuk fraction tak boleh buat. So we need to convert into multiplication. So 9/4 times 2/3. So bila kita convert into multiplication and then kita kena switch. So jadi 2/3. So kita simplify. Ni pun kita boleh simplify. So kita akan dapat 3/2. So the answer is 3/2. So macam tu. So common ratio ni okay ke? Boleh kan? Boleh. Okay. So jangan okay, good. Jangan buat common error lah. So ingat apa-apa pun nak cari common ratio ke, common difference ke, term selepas tolak term yang sebelum. Okay. So next, kita nak determine if each of the following is a GP. So kalau kita nak tahu dia AP, dia kena ada common difference. Kalau nak tahu dia adalah GP, dia ada common ratio. So kalau dia ada common ratio je, so dia adalah GP. Kalau dia tak ada common ratio, so it's not a GP. Jadi kita kena, bila kata common ratio, maksudnya dia kena ada more than one ratio lah. Maksudnya more than one ratio, we need to show they are the same. Kita kena cari more than one ratio. Kita kena pastikan semua ratio yang kita cari tu adalah sama. Jadi saya buat E lah yang ada negatif ni. For example, so kat sini kita ada 3 term. So bila kita ada 3 term, kita boleh cari 2 ratio lah kat sini. So kita boleh cari R1. R1 saya buat T2 bahagi T1. 10 bahagi dengan negatif 20. So bila kita kira, kita dapat negatif 2. So ni for the first 2 term. The next one, R2. Okay. So tadi T2 bahagi T1. Sekarang saya ambil yang ni pula. The next 2 terms. Okay. So negative 5/10. Saya salah kira ke atas ni? Ni sepatutnya berapa ni? Negatif 1/2, betul? Betul. Okay. Betul kan? Reda je korang kan? Okay, R2. So yang ni 5/10 sama juga kan, negative half. So kita boleh cari 2 ratio je lah sebab kita ada 3 term. So kita tengok R1 equals to R2 means that they have common ratio. So kita boleh cakap since ni tak payah nak kejap Okay, since R1 equals to R2, it is a GP. Yang ni tolong tulis penuh GP tu geometric progression, tolong tulis penuh. Macam tu je. Senang ke susah? Senang. Okay. So bila soalan determine if each of the following is a GP ataupun AP, awak kena cari semua difference ataupun ratio yang ada, kena buktikan mereka adalah sama. Kalau contoh ada 3 ratio, yang sama 2 je, satu lagi tak sama. So it's not a GP. Macam tu. Okay, kalau dia dah cakap dia adalah GP, terus guna common ratio tu, terus pakai formula common ratio. So tak pun nak buktikan. Okay, so next, question number 3. Okay, the following sequence are the first 3 terms of GP. Macam ni dia dah cakap dah.
yang dia bagi tu adalah 3 sebutan pertama untuk GP. So dia dah mention dia adalah GP. Jadi kita boleh terus guna pakai apa saja formula dalam GP. Okay, find the value of X. So bila keadaan macam ni, kita tahu dia adalah GP. Lepas tu dia nak nilai X. Dia hanya bagi 3 sebutan pertama atau apa-apa saja 3 consecutive terms lah, tak kisah. Mungkin T7, T8, T9, T20, T21, T22, tak kisah. Kalau bila dia bagi macam tu je, so automatic awak boleh guna common ratio ataupun common difference. Dia tak bagi benda lain, dia hanya bagi 3 sebutan yang berterutan saja. Lepas tu suruh cari unknown dalam sequence tu. So satu-satunya awak boleh guna pakai adalah R ataupun D. So since kat sini adalah GP, jadi kita boleh terus guna common ratio. Okay, sebab tak ada info tentang benda lain. Awak tak tahu TN, SN, semua tak tahu. So sesuatunya boleh guna adalah R. Okay, common ratio ni kita boleh guna as long as awak ada consecutive terms. Okay, at least ada 3 lah, 3 sebutan yang berterutan. Okay, contoh kita buat nombor 3. Okay, contoh. So dekat sini, so dia bagi 3 sebutan je, suruh cari X. So nak tak nak hanya ada satu cara saja, kita cari common ratio. Sebab apa? Sebab kita tahu ratio dia mesti sama. Okay, so kita boleh tengok ratio yang pertama. Okay, X bahagi dengan X tolak 4. Okay, ratio yang kedua, kita ambil T3 bahagi T2. So 5X tolak 12 bahagi X. So kita tahu dia adalah GP. Bila GP dia ada common ratio, makna kata R1 mesti sama dengan R2. Mesti sama sebab dia adalah GP. Jadi kita boleh equate. So daripada awal kalau awak nak equate these two pun boleh, tak ada masalah. Okay. So dapatlah macam ni. Okay, sampai sini faham tak? Faham. Okay, good. So dia macam AP juga tau. So tips dia bila awak nampak dia bagi 3 consecutive terms, tak ada benda lain dah, info lain dia bagi, so guna R ataupun D. Okay, so daripada sini kita boleh solve lah. Kita tengok kita ada satu je X kat sini, maksudnya kita ada satu je unknown. Satu unknown, satu equation, so boleh settle. So bila kita nampak per kat sini, per dekat sebelah ada seketul je per, jadi kita boleh buat cross multiplication. So ini kita boleh buat cross untuk jadikan dia one line, hilang dah per. So apa akan jadi? X times X, X squared. So yang ini boleh darab terus. Kalau tak confident kan, buat dulu macam ni, nanti baru expand. Okay, kena careful sebab ini adalah expression. 5x minus 12 is an expression and dia awak kena darab lagi expression. Jadi don't forget to put the bracket. Sebab bila awak expand, bracketnya tak ada, nak hilangkan bracket, so awak kena expand satu-satu. Yang ni kena careful. Kalau tak confident nak expand terus, buat dulu dalam bracket ini, nanti baru expand. So sampai sini kita boleh expand lah. Sebabkan sebelah. Okay, so X squared equals to, so kita expand 5x times X, 5x squared. So saya expand yang ni dulu. And then 5x times negative 4, negative 20x. Settle, kita expand negative 12 pula. So akan dapat negative 12x. Negative 12 times negative 4, positive 48. Sampai sini kita nampak dia adalah quadratic equation. So bila quadratic, kita nak settlekan quadratic, kita kena pastikan dia ada general form. So kita kena equate to 0. Okay, senang kata X squared ni lah bawa belah sana. Okay, so jadi kosong. So X squared bila bawa belah sini jadi tolak. Okay, 5x squared minus X squared jadi 4x squared. Yang ni kita boleh selesaikan, pemudahkan negative 20, negative 12, negative 32x. Plus 48. Okay, sekarang next nak buat apa? Calculator. Kecilkan. Betul. Sebelum calculator, kalau boleh kecilkan dulu. Sebab calculator dia bagi jawapan akhir tu dalam simplest form. So bila awak tak kecilkan, nanti factorization awak salah. So dekat sini boleh kecilkan bahagi dengan 4, betul? Betul.
So Betul. 0 divide 4, 0. So yang ni x squared. Yang ni 32 bagi 4, 8. Yang ni 12. Sampai sini dah tak boleh kecil dah. Sebab depan x squared ni dah 1. So tak boleh kecilkan dah lah. Kita nak kecilkan tu, kita just tengok coefficient for x squared sahaja. Kalau selain daripada 1, 2, 3 dan seterusnya tu, kalau boleh kecilkan, kecilkan. Okay. So kat sini kita boleh factorize terus. So bolehlah masuk guna calculator tu. So tak silap saya dapat 6 dengan 2. Negatif, negatif. Negative 6, negative 2, 12. Okay, x minus 6, x minus 2. So dapat final answer x equals to 6 or x equals to 2. So ni final answer. Okay, bolehkah ada soalan? Okay, kita boleh terima dua jawapan Dua jawapan. So dua-duanya make sense. Okay, kita boleh masukkan x sama dengan 6. So kalau x sama dengan 6, sequence awak akan jadi 6 tolak 4, 2. So sequence akan jadi 2. And then 6. And then kita masuk 6 kat sini, 30 tolak 12, 18. So ni sequence awak kalau x itu adalah 6. Kalau x 2, so 2 tolak 4 negatif 2. 2, lepas tu kat sini 5 times 2, 10. 10 minus 12 negatif 2. So ni kalau satu lagi sequence awak. Okay, so dua-dua make sense. Ini adalah GP GP. So GP boleh. Okay. So dia akan dapat common ratio yang sama ni. 2 bahagi negatif 2, negatif 1. Negatif 2 bagi 2, negatif 1. So dia ada common ratio yang sama. Sebab tu dua-dua jawapan ni diterima. Okay. Ada soalan nak tanya? Boleh? So 5 second kot ada nak salin. Okay. So next kita nak masuk TN. Kadang-kadang tak semestinya awak akan dapat kuadratik, kadang-kadang linear. So kalau linear selesai macam biasalah, tak perlu nak factorize. Okay, awak perlu factorize bila ada kuadratik sahaja. Biasanya kalau GP dengan AP ni you can factorize. Kalau dapat tak boleh factorize tu dia macam pelik sedikit. Okay, tak mustahil tapi dia agak pelik. Okay, so nombor 4. Okay, so ni kita dah masuk T. Okay, cari term. Okay, so term, so kat sini dia bagi dah specific. Find the 5th term and the 10th term. So term yang ke-5 dan term yang ke-10. So ni baik dah dia dah buat kat awak step by step. So nanti nombor 1 dengan nombor ni boleh cubalah. Okay, boleh cuba. So kita buat 1, kita buat nombor 3. Okay, so kita buat nombor 3. Soalan dia nak term yang ke-5 dengan term yang ke-10. Okay. So dia sama macam AP. Okay, awak boleh list. Awak boleh senaraikan sahaja term yang ke-5 sampai term ke-10. So dia dah bagi kat sini 1, 2, 3, 4. Term 1 sampai term 4. So awak boleh senaraikan, awak boleh sambung senarai ni term 5 sampai term yang ke-10. Tak boleh miss lah. Maksudnya awak kena senaraikan semua. Lepas tu tulis jawapan, settle. Okay, boleh buat macam tu. Kalau setakat sampai term yang ke-10 lah. Tapi kalau nak term yang ke-20, tak akan nak list kan sampai 20. Jadi cara lain adalah kita boleh guna formula. So formula kita adalah Tn equals to A times R to the power of n minus 1. Okay. So apa yang kita perlu ada? Kita perlu ada n. Maksudnya dia nak term yang keberapa. Okay, bilangan dia. And then kita perlu ada A dengan R. So dekat sini bila dia bagi sequence macam ni, so kita boleh cari A. A adalah first term. So first term kita adalah 1, 4, 5, 8. Settle. Okay, R. Cari common ratio R. So you can use any of the first 2 terms, the second 2 term. So boleh, tak ada masalah. Ambil je mana-mana 2 term yang bersebelahan.
Okay, macam biasalah saya akan ambil the first two terms lah. So ingat term selepas bahagi term sebelum. So kita ada 4x6 divide 1458. Tolong kira untuk saya. Berapa dapat? 1/3. 1/3. Okay. So ni 1/3. Okay, thank you. Okay, dah settle, dah cari A, dah cari R, bolehlah cari. So awak nak term yang kelima, the fifth term. So boleh carilah. Just substitute into the formula. So the fifth term means that your N equals to 5. So A kita adalah 1458. R kita adalah 1/3. N kita 5. So 5 tolak 1, 4. Tulis terus 4, tak ada masalah. Okay. So masuk dalam kalkulator. Tolong kira untuk saya berapa? Ni make sure put in bracket ya. So kalau saya akan kira yang belakang ni dulu. Put in bracket 1/3 and then to the power of 4. Pandai tekan tak? Awak tekan dalam kurungan 1/3, tutup kurungan, lepas tu ada simbol ni. 4. Sama dengan. Dapat berapa? 18. 18. 18? 18. 18? 18 tu, tepat. Kenapa saya dapat? Oh, awak darab terus ya? Okay. Okay. Oh, okay, betul 18. Saya dapat 1/81. Yang tu saya kira ni saja. Awak darab terus. Okay, good. So settle. So next T10. T10, okay, bagi tahu saya nak isi apa ni? 1458. Okay, next. 1/3. Okay, next. 9. Okay. Dapat berapa? Dapat dah? 2/27. Okay, good. Alhamdulillah kita dapat sama ya macam skema. Okay. So macam itu. Senang ke susah? Okay, kena careful sikit kena careful je. So pastikan kalau boleh kira terus tak ada masalah. Kalau yang macam saya jenis susah sikit guna calculator. Saya jenis careful sikit. Bukan careful, tak reti sebenarnya tekan calculator secara direct. So saya akan kira yang belakang ni dulu. Make sure R awak mesti dalam kurungan. Sebab apa? R ni adalah pecahan. Kalau dia whole number tak payah kurungan pun tak apa. Okay, tapi bila pecahan make sure buat kurungan. So that 4 ni dia kuasa untuk the whole thing. The whole fraction. So kira yang belakang ni dulu baru darab dengan yang depan. InsyaAllah jawapannya betul. Okay, so nanti boleh try lah soalan yang lain. Okay, kita nak tengok contoh soalan seterusnya. Dia masih melibatkan T juga. Kita belum masuk lagi S. Okay, masih melibatkan T. So kita tahu formula T kita tadi. Okay, so dalam ni kita ada 3 unknown. Okay, actually kita ada 4. Kita ada T, kita ada A, kita ada R, kita ada N. So dia boleh tanya mana-mana. Dia nak tanya first term boleh, nak tanya ratio boleh. Dia nak tanya N boleh, nak tanya TN boleh. So dia boleh tanya mana-mana. As long as dia akan bagi info yang cukup. Kita ada 4 unknown, dia boleh tanya 1, 3 lagi dia bagi. Okay. So contoh macam ini. Ini dia nak cari number of terms. So number of terms ni represent apa? Simbol dia apa? TN. Salah tu? Number. Bila ada number kat depan tu N. Saya ingat tu. Kalau TN tu dia nak term. Dia nak term. Okay. So saya repeat sekali. Itu kita dah buat juga. Biasa ni lah yang student akan salah. Nth term.
So perbezaannya ini number of terms, so ni nak n. Bila n term maksudnya Tn. Macam tu. Dia ada TH kat situ, dia ada position kat situ. So dia nak Tn. Okay, kat sini jadi number of terms. So number of terms ni untuk setakat ini awak akan jumpa dalam Tn. Nanti awak akan jumpa dalam Sn. So ada juga. Okay, so kita tengok contoh seperti biasa nombor 1 dengan nombor 2 ni. Nanti awak boleh cuba, dia dah bagi siap dah. Tulis siap untuk awak. A apa, R apa, awak tinggal fill in the blank sahaja. So kita nak buat nombor 4. Okay, nombor 4. Sebab dia ada pecahan kat situ. Okay, so dia bagi sequence. Okay, dia bagi the first 3 terms and then the last term. So last term ni kita tahulah dia represent Tn. Okay, Tn and yang keberapa tak tahu. Itulah kita kena cari. So soalan dia nak number of term, maksudnya dia nak cari n. N tu maksudnya 1/64 ni adalah term yang keberapa. So itu kena cari. So sekarang info yang awak ada, awak tak ada Sn. Dia tak bagi pun jumlah total up semua term, tak ada. So apa yang awak ada sekarang ni adalah Tn. Tn awak adalah sama dengan 1/64. So bila kita ada formula kita ada info tentang Tn, jadi kita boleh guna formula Tn. Okay, so formula Tn kita tulis dulu. Tulis formula ni tak ada markah. Kalau awak nak substitute terus pun tak ada masalah. Okay, so your Tn equals to A times R to the power of n minus 1. So kita boleh gantikan Tn kita 1/64. Equals to our A is 192. So boleh masukkan terus. Okay, ratio boleh cari. So awak nak cari kat sini boleh ataupun awak nak cari dulu kat tepi. So cari kat tepi. Let's say saya ambil the first 2 term macam biasalah. So negative 96 divide 192. Tolong kira untuk saya. Negative half ke? Negative half. Okay, negative half. Awak nak tulis negative half boleh ataupun negative 0.5 pun boleh, tak ada masalah. Okay, so saya masuk kat sini. Negative half. Put in bracket, so n minus 1. So nampak tak, bila kita substitute all the values, apa yang tinggal unknown hanyalah n. So maksudnya boleh settle lah. Cuma n tu di bahagian power. Okay. So sekarang, kita nampak yang melibatkan n, yang ada urusan dengan n hanyalah negative half. Negative half ni je ada kena mengena dengan n. Jadi 192 ni tak ada kena mengena. Jadi kita boleh bawa sini. Kita boleh move onto the right hand, the left hand side. So dia akan jadi bahagi. Sebab apa? Sebab kat sini darab. Sini darab 192 times negative half. Okay. So bila kita move jadi bahagi. So tolong kira untuk saya. 1/64 divide 192. Dapat berapa? Dapat berapa? 1 per kan? Divide ke? Divide. 1, 2, 2, 8. 1/2288. Betul so bahagi. Sebab kat sini darab so saya pindah. So saya pindah pergi sini jadi bahagi. Okay, so 1/64 bahagi 192. Okay, so dapat benda ni. Okay, so per yang ni copy paste lah. Dia masih ada. Okay, so bila keadaan macam ni. Okay, dia ada banyak cara. Cara yang paling mudah adalah kita tahu n tu berada di atas kan, n tolak 1. Okay, so apa yang kita boleh buat, kita ambil log supaya n tu turun. Boleh faham ke? Boleh. Supaya n tu turun. So kita ambil log. Cuma dekat sini bila kita ambil log, kita akan dapati n tolak 1 log negatif. Log negatif ni tak boleh buat. Perasan tak? So macam ni saya buat kat sebelah ni. Ini adalah cara yang paling mudah lah sebenarnya. Kita nak turunkan bila n tu di bahagian bawah, nak turunkan dia kita ambil log. So apa kita boleh buat? Log, kita tambah log both sides sedangkan macam ni.
Okay, saya tunjuk kat awak dulu. So dia akan jadi macam ni. So ni kan power, so kita boleh buat turun jadi macam ni. Sampai sini okey ke? Cuma dekat sini kita ada log negative half. Cuba tekan log negative half. Boleh dapat tak? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab negatif ke? Betul, sebab dia negatif. Jadi mana kata kita tak boleh nak guna log. So kita nak buat macam mana ni tak boleh nak guna log ni? Macam mana tak boleh nak guna log ni? Any idea? Buang ni, buang negatif ke? Buang negatif. Macam tu dia buang dah. Tak boleh buang. Sebab dia ada dekat situ kita tak boleh nak buang. Okay. So Kalau macam one mana je of ke? macam mana? Kalau pecahkan. Pecahkan. Okay, kita nak buat pecahkan. Kita try pecahkan. Okay. So kalau dia positif, saya beritahu saya kalau dia positif awak terus ambil log. So buat macam ni So log ni bila log saja maksudnya log base 10 lah. Awak tak akan guna log lain sebab kalkulator boleh baca log base 10. So kalau dia positif awak terus ambil log. Kita terus guna shortcut log. Okay, so kita try pecahkan. So bila pecahkan kita akan dapat macam ni lah. So ni pecah jadi macam mana? Pecah jadi macam mana? Negatif 1/2n. Okay. Tolak bahagi je. Betul? So bahagi negatif 1/2 1. Betul? So bila dah pecah jadi macam ni, betul? Sikit pergi ke atas. Okay. So sekarang kita dah tahu ini adalah nombor biasa sebenarnya. Negative half to the power of 1 equals to negative half. Lepas tu nak buat apa dengan dia? Nak buat apa dengan dia? Bawa ke sebelah sana. Boleh ke? Betul. Betul. Bawa ke belah sini jadi apa? Jadi darab. Betul. So tolong darab untuk saya. Dapat negatif 1/245 kan? 24576. Okay. Kita dapat macam ni. Okay. Sampai sini okay? Semua orang okay ke? Okey. Okay. Saya rasa jawapan kat bawah ni salah ni. Okay. So sampai kat sini. Okay. Kita tahu ini adalah kurungan. Okay. Kurungan. So kita nampak kat sebelah ni negatif. Sebelah sini pun negatif. Okay. So N ni. Kita tak tahu pun N ni berapa tau. So bila kita expand 1 kuasa N masih 1. So 2 kuasa N kita akan cuba dapatkan sebiji macam ni. Maksudnya negatif 1/2 to the power of something sama dengan negatif 1/24576. Faham ke maksud saya kat situ? So kita try transform benda Allah ni sama dengan sebelah. Kuasa berapa? Cuba cari kuasa berapa. So that nanti kita boleh compare je power dia. So makna kata try cari 24576. Okay. Saya tahu dapat ke tak. 2 kuasa. Tak dapat tepat ni. Saya ada salah kat mana-mana ke? Cuba tengok.
Sekejap Dapat tak? Saya tak dapat. Okey, saya rasa salah soalan. Soalan yang bersalah kat sini. Berani saya salahkan soalan kan? Okay. So, supposedly kita akan dapat tepat tau kat sini. Adakah awak bersama saya? Ada cikgu. Ada. Ada cikgu. Okay. Salah soalan Ada ni. cikgu ada. Salah soalan kan? Salah soalan, cikgu. Confident. Salah. Cikgu betul, cikgu betul. Kan? Confident kan? Okay. So, kalau positif kita boleh ambil log terus. So, yang ni tak boleh nak ambil log. Jadi, kita buat macam ni. Macam kawan cakap split boleh sangat-sangat bagus. So, split so that kita bawa ke sini jadi darab. So, dapat macam ni. Kita kena dapat bentuk negatif 1/2 juga sebelah sini. Maksudnya kita kena transform negatif 1/2 to the power of something. Okay. So, saya try tadi transform. Bila saya dapat 14, okay, kuasa 14 kurang daripada ni. Kuasa 15 pula lebih daripada ni. Jadi makna kata kita tak boleh nak transform tepat dapat macam ni. So, dia ada salah ni. Saya rasa lah dia ada salah. Confident kan salah. Okay, saya rasa term yang terakhir ni sebenarnya patutnya adalah 3. Okay, patutnya term yang terakhir ni adalah 3. Barulah kita dapat sama jawapan dengan dia 7 kat sini. Dia salah dekat sequence, tak silap saya. Jadi dekat sini awak tak boleh nak cari jawapan yang tepat. Kat sini tak boleh cari jawapan yang tepat. Jadi kita tak boleh carilah n kita berapa. Sebab n tu tak boleh dapat perpuluhan. N tu mesti dapat whole number. Okay, jadi bila saya nak transform jadi base dia negatif 1/2, tak boleh. Okay, tak boleh. Jadi tak boleh dapat n tu whole number. N dia decimal. Jadi makna kata soalan ni dia ada salah sikit. Okay. Kalau dekat sini adalah 3, then awak boleh dapat jawapan. Okay, awak boleh dapat jawapan insyaAllah. Awak boleh dapat jawapan sebiji macam dia, 7. Okay, saya kira lagi semua. Sebiji macam dia 7. So supposedly Tn ni adalah 3. Okay, gitu. So, awak nak try sendiri ke ataupun kita tukar sendiri, kita terus buat kat sini? Tukar kat sini. Okay, tukar kat sini. Jadi, tolong tukar yang final Tn ni. Tn kita adalah 3. So, dekat sini kita ganti 3 lah. Okay, jadi dekat sini adalah 3. Okey, sama juga kita bawa 192 ni jadi bahagi. So 3 bahagi 192. So dapat dekat sini 1/64. Okey. Hopefully betul lah kan. Sekejap saya padam ni dulu. Okey, so sampai sini sama juga macam kawan kata tadi. Kita split. So kita akan dapat negative half to the power of n. And then this one over negative half to the power of 1. So yang ni kita boleh bawa naik lah. Jadi darab. Okay. So yang ni. Saya cantikkan sikit. So ni jadi darab. Okay. And then kita akan dapat 1/64. Darab negative half. So dapat negatif 1/128. Sama dengan negative half to the power of n. So sekarang yang ini try change into base negative half. So bila kita change into base negative half, awak dapat negative half to the power of 7. Betul kan? So negative half to the power of 7. So dapat. So macam mana saya dapat to the power of 7 ni? Awak tukar yang bawah ni je. Awak tukar 128 je sebab base dia 2, jadi awak tekan je square root 128. Sorry. Awak try and error.
Okay, 2 kuasa something. Sampai dapat 128. So dapat 2 kuasa 7. Dapat 128. Makna kata power dia adalah 7. Okay, 1 kuasa 7 masih 1. So 128 tu je awak tukar. Tukar sama dengan sebelah. Sebelah ni base 2. Sebelah ni bawah ni 2. Jadi kat sini pun kena 2 lah. So 2 kuasa berapa dapat 128. Macam tu. So kita dapat kuasa 7. Jadi sama macam sebelah ni. Okay. So bila dah sama base dia, kita just compare the power. So n equals to 7. Okay, boleh dapat ke? Boleh. Dapat. Okay, so yang ini pangkah gantikan dengan 3. Kalau 1/64 tu kita dapat jawapan, tak ada masalah. So dia betul tapi kita tak dapat jawapan. Kita dapat perpuluhan, so tak boleh lah. Okay, macam tu. So kalau ratio awak negatif, awak tak boleh guna log. Okay, sebab log awak akan dapat max error. Okay, kalau negatif awak kena, kalau positif boleh guna log, kalau negatif tak boleh sebab awak akan dapat max error. So kalau negatif, buat macam kawan awak saran tu, split and then jadi samakan base. Yang tu tips dia. Okay, kalau positif awak nak buat cara ni pun boleh, tak ada masalah. Cuma bila positif lagi mudah kalau kita guna log. Okay. Sebab boleh dapat direct. Tak perlu nak fikir macam nak samakan base. Okay, boleh ada soalan? Boleh ke? Okay, good. Okay, kita nak buat satu soalan. Okay, so sekarang sama macam AP. Okay, so AP dia ada TN dalam sebutan N. Maksudnya dia bukan guna formula AR apa semua, tak ada. Okay, dia dah bagi siap-siap dah equation. Contoh kita nak buat soalan nombor 2 lah. Okay, soalan nombor 2. So dia bagi dekat sini. The n term of GP is given by Tn equals to 2 to the power of 2n minus 1. So dia dah bagi dah. Jadi kita just guna pakai. So the first one, dia nak cari the first term. So macam mana nak cari first term? Macam mana? Cikgu. Ya saya. Nak tengok yang bahasa Melayu sekali ke yang bahasa Inggeris je? Soalan dia tu. Ya Allah. Okay, yang ni. Yang ni mesti dia copy paste sebelah ni. Okay, lain dia punya tu. Okay, so yang ni kita follow yang bahasa Melayu. So kita ambil Tn sama dengan 3 kuasa 3n tolak 2. Sebab yang ni dah ada kat sebelah sini nombor 1. So tukar yang bahasa Inggeris ni kita follow yang bahasa Melayu. Okay, bagus. Saya tak perasan benda tu. Okay, so macam nak cari the first term. Kita dah buat dah sebelum ni. Cuma ini adalah GP sahaja. So macam nak cari first term? Okay, beritahu saya. Simbol untuk first term apa dia? A. A. Okay, selain daripada A, apa dia? T1. Okay, good. T1. Awak dah ada formula T kan? Dia dah bagi kat sini. Cuma dia bagi in general lah. Tn sama dengan 3 to the power of 3n minus 2. So kita nak cari T1. Makna kata n dia sama dengan? 1. Betul? Jadi gantikan je dalam ni. Okay, gantikan je. So gantikan tempat n dengan 1. Yang lain semua copy and paste. Dapat jawapan? Berapa? Berapa tu? Tiga. Okay. Senang ke susah? Yang ni sebab dia tak bagi sequence tau. Dia tak bagi sequence. Jadi kita nak guna formula macam mana? Tak ada. Kita just guna equation dia saja. So kita nak the first term. Gantikan je n dengan 1. Kalau nak the 10th term, gantikan je n dengan 10. Dia dah bagi dah equation. So bila bagi equation tu lagi senang sebenarnya. Okay. So itu antara contoh lah soalan dia. Okay. So B ni tukar.
Dia bukan common difference, dia common ratio. Bahasa Melayu dia betul, bahasa Inggeris dia salah. Common ratio. Okay, ni sebahasa punya. So nak jadi common ratio, at least we need to have 2 consecutive terms, sekurang-kurangnya lah. So tak kisah awak nak cari term yang ke-10 dan ke-11, lepas tu bahagi pun boleh. Term yang ke-100 dengan term yang ke-101 and then bahagi pun boleh, ataupun guna pakai je. Kita dah ada T1 dah ada. So kita cari je lah T2. So kita just cari T2. So macam nak cari T2? Second term. Substitute. Okay, substitute n equals to 2 kan. So tolong kira untuk saya. 3 kuasa 3 darab 2 tolak 2. 3 darab 2, 6. 6 tolak 2, 4. 3 kuasa 4, 81. Betul? Betul. So, okay, good. So, kita dah ada T2, kita dah ada T1. So, boleh cari common ratio. So, T2 divide T1. Kita dapat kat sini 27. So, macam gitu. Boleh ke tu? Boleh. Boleh. So, yang lain ni boleh cubalah. Okay, boleh try buat. So, konsep dia sama je. Kita tengok apa info dia bagi and then kita apply dalam formula. Okay. So, boleh cuba nombor 3, nombor 4 ni. Ni antara contoh lain juga. Tapi soalan sama tapi info dia bagi lain. Okay. So, yang ni saya bagi key, step 1. Okay, and then nanti awak proceed. Ni saya bagi hint saja. For example, question number 4. Given the third term and the sixth term of GP is 108 and 2916. So dia bagi term yang ketiga, okay, the third term which is 108. Lepas tu dia bagi term yang keenam which is 2916. Okay, so dia bagi T, okay, dia bagi Tn. Jadi kat sini kita tak ada equation macam tadi, dia bagi specific equation tak ada. Jadi bila tak ada bagi specific equation, kita guna formula original dia. Okay, formula original dia adalah AR. Okay, so yang ini, AR n minus 1. Jadi kalau T3, makna kata AR, n dia jadi 3 tolak 1, so AR2. Kalau T6, AR5. Jadi kita boleh ganti kat sini lah AR2 okay 108. Kat sini AR to the power of 5 2916. Okay, so dari sini awak dapat dua-dua terus, first term dengan common ratio. Okay, common ratio. Okay, so kita ada dua anu A dengan R, kita ada dua equation yang pertama, equation yang kedua. Jadi kita boleh solve. So macam mana nak solve? Awak nak try ke? Nanti awak try boleh? Ataupun awak nak saya tunjuk kat sini? Cepat, saya tengok pilihan ni. Tunjuk. Okay. Okay, so sekarang kita ada AR squared dengan AR5. Okay, so kita ada dua unknown kat sini, A dengan R. Ada dua unknown, ada dua equation. Makna kata boleh settle. So nak settle macam mana? Ikut awak. Awak sebelum ni pernah buat substitution, elimination, boleh, mana-mana boleh. So let's say kat sini, saya nampak A ni kuasa 1, A ni pun kuasa 1. Jadi, bila saya buat elimination, automatic A ni A akan hilang. Tapi macam mana? Kita tak boleh nak buat tolak. Okay? So apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat bahagi. Makna kata, saya label ni dulu, 1, sini 2. Sebab yang ni lagi besar, kuasa 5, kuasa 2. Jadi saya buat 2 bahagi 1. 2 bahagi 1. So kita boleh dapat kat sini AR to the power of 5 equals to 2916 divide 1. So AR kuasa 5 bahagi AR kuasa 2. So 2916 bahagi 108. So bila kita bahagi kat sini, ni habis. So R5 bahagi R2 tinggal R3. Okay, tinggal R kuasa 3. So yang ni cuba kira 2916 bahagi 108. Berapa
Dapat 27, betul? Betul, 27. Betul jadi R sama dengan berapa? So, yang ni simple ni. 3. Okay. R sama dengan 3. So dapat dah terus common ratio. Terus jawab soalan B. Okay, nampak kat situ. Dia mudah lah sebenarnya. Okay, yang ni kita boleh buat bahagi sebab A dengan R tu darab. Okay, kita nak eliminate A, kita kena bahagi. Okay, so yang ni just take the cube root, so dapatlah 3. Okay, ni soalan B. Soalan A dia nak first term. Jadi awak dah ada R, awak boleh masukkan dekat mana-mana. Equation number 1 boleh, equation number 2 boleh. So let's say saya nak masuk equation number 1. Jadi saya substitute je lah. A saya sama dengan 3. Jadi 3 darab dengan R squared equals to 108. Jadi kita nak R saja, so 3 bawa sini jadi bahagi. So 108 bahagi dengan 3. 36. Okay, so saya nak R sahaja. Kenapa saya cari R? Tak maaf, salah. Korang pun redo je kan? Saya salah substitute kan? R saya sama dengan 3. You. Balik Korang pun tu. redo. Cikgu Ni baru betul. Okay, ni baru betul. R saya sama dengan 3. Jadi tempat R saya gantikan dengan 3. Dah ada R, cari lagi R kan. Okay, so 302, 9. 108 bahagi 9. 12. Okay, so dah menjawab dah dua-dua soalan. Ni pun soalan biasa juga tau dia tanya. Semua yang saya tunjuk tu memang saya pernah nampak lah soalan tu. Okay. So sebenarnya latihan dalam modul ni dia sangat bagus. Dia tunjuk semua jenis soalan yang biasa dia tanya. Okay. Boleh ke? So nanti cubalah buat nombor 3 tu. So yang ni pun sama dah. Common ratio sebab dia GP. Okay, nanti boleh buat. So saya dah tunjuk dah nombor 2, nombor 4. So boleh try nombor 1, nombor 3. Okay, ada soalan nak tanya? Boleh belaka? Saya tak tahulah kita sempat ke habis GP ni. Okay, kalau tak sempat maksudnya kita kena ada extra class. Okay, last one. Nampak ada lagi contoh. Okay, contoh soalan yang melibatkan TN lagi. Okay, nombor 5. Nombor 5. Ni nombor 6. Okay, saya nak buat nombor 6. Okay, so yang ni pun dia sama macam AP. Kalau awak perasan, soalan dia lebih kurang je macam AP tapi dia melibatkan GP. Okay, so dia bagi dekat sini, given a GP, so dia bagi sequence. Okay, soalan dia find the smallest value of n. Dia nak n yang paling kecil. So ingat lagi tak, kalau AP, kalau kita jumpa the smallest value tu, dia akan melibatkan apa? Inequality. Betul. Good. Dia akan melibatkan inequality. Greater than, less than. So kita tengok condition dia bagi dekat bawah ni. Such that the n term is greater than 180,000. Okay. Dia kata n term. So n term ni simbol dia apa? TN. Okay, good. So Tn. Okay, Tn is greater than 180,000. Jadi daripada condition ni je kita transform dia jadi simbol. Dia kata greater than. So awak transform je. So dapat dah macam ni. Bila awak dah boleh buat ni, maksudnya awak dah menghampiri kepada jawapan dah. Dah transform jadi macam ni pun dah kira bagus dah. Okay, so daripada sini kita tengok Tn kita. Kita boleh guna specific equation ataupun original formula. Okay, dia bagi kat sini sequence. Dia tak ada specific equation. Jadi bila bagi sequence, maksudnya kita guna original formula. So formula yang kita ada adalah AR to the power of n minus 1. Ni copy and paste. So kat sini kita boleh masuk lah. Kita ada A, kita boleh cari R. So that's why soalan tanya N. Okay, A sama dengan? 3. Okay, good. R sama dengan?
4. Okay, sampai sini yang mana kita nak gerak dulu? 3. Okay, good. 3 ni boleh gerak, 4 tak boleh lah sebab 4 ni dia bersatu dengan power. Okay, so 3 ni kita boleh buat sini jadi bahagi 3. So 3 ni positif. So bila bahagi nombor positif, simbol masih sama, masih greater than. Okay, so dekat sini tinggal 4 to the power of n minus 1. So 18 divide 3, 6. 60,000. Okay, sampai macam ni, kita nak buat apa next step? And kita berada di bahagian power. So bila bahagian power, awak boleh guna apa? Lock. Lock. Yes, lock. Good. Lock. So dekat sini boleh guna lock sebab 4 ni positif. Kalau negatif boleh guna lock tak? Tak boleh tu. Tak. Dia merah. Boleh. Bagus. Okay. Kalau negatif kita guna macam tadi. Kita cuba samakan base. Okay. So sekarang boleh terus guna lock. So bila awak nak guna lock, terus bawa turun n minus 1. Put in bracket. Okay. So ambil lock 4 base 10. So sama juga kat sini. Okay. So jadi macam tu. So ambil lock kena both side lah. Tak boleh sebelah sahaja. Okay. So bila kita dah ambil lock jadi macam tu. N tolak 1 tu saya terus bawa turun depan. Tak nak bawa dulu pun tak ada masalah. Cuma saya bawa turun depan. Jimat satu step. Okay. So sekarang kita boleh kira. So kita nak N saja. So N tolak 1 ni tinggal yang ni kita boleh bawa sini jadi apa? Log 4 ni. Bawa belah sini jadi bahagi. Good. Okay. So boleh terus tulis N tolak 1. Simbol tinggal dulu. Okay. Terus tulis 60,000 log 60,000 divide log 4. Okay. So simbol. Sebelum awak nak tukar simbol atau tak tukar simbol, cuba tekan log 4. Log 4 sama dengan berapa? Awak dapat positif ke negatif? Log 4 positif ke negatif? Dapat berapa? Positif, negatif? Positif kot. Positif kot. Tekan kalkulator. Mana boleh kot. Dia 0.6 je tu. Dia 0.6. 0.60. Positif lah tau. Kalau negatif Positif. ada simbol. Positif. Ada simbol negatif kat depan. Okay, so yang ni dapat positif kan? Okay, bila positif, kita pindah sini jadi bahagi. So bahagi positif, simbol dia berubah tak? Tak. Jadi copy paste. Kalau log 4 contohlah log 4 kan. Log 4 tu negatif. Contoh, sekejap saya ambil satu log yang negatif. Log apa ya? Log 70 negatif tak? Saya tak boleh cari pula log yang negatif kat sini. Okey, contohlah kadang-kadang awak dapat log yang sebelah sini adalah negatif. So bila negatif, bila pindah, awak akan jadi bahagi negatif. So simbol akan berubah. Faham ke? Faham ya? Okey, so bila bawah ni negatif, jadi awak bahagi nombor negatif, so simbol akan berubah. So ini positif, so tak berubah. Jadi kat sini, N tolak 1, so terus kira yang ni. Awak terus masuk kalkulator log 60,000 bahagi dengan log 4. So dapat 7.936. 936. Okay? So dapat macam ni. So kita nak N je. So negatif 1 ni bawa sini jadi tambah. So tambah 1 jadi 8.936. Ya saya. Boleh ke kalau ambil perpuluhan tu sampai 6 je? Boleh. Tak ada masalah. For significant figures. Kalau ni awak nak buat 7.936 saja pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Soalan saya. Adakah ini final answer? Tak. Sebab apa? Dia kena nombor bulat, kena integer. Betul. N tu mesti integer. Okay, positif integer sebab dia bilangan.
Jadi kita nak ambil berapa? 8 ke 9 ke 10. So dia nak smallest value of n. Jadi kalau awak tak boleh kenal pasti, awak boleh buat number line. Contoh, kita ada 8 kat sini, so awak boleh buat 8, 9, 10. Okay, 8, 9, 10. Buat comel je. 8, 9, 10. So kita ni dulu 8.9 ni kat mana? Kat sini lebih kurang lah. 8.9 kat sini. So dia kata greater than. Maksudnya daripada sini dia akan move to the right sebab greater than. Jadi dia akan bergerak ke kanan. So daripada sini awak tengok dia nak smallest value of n. Jadi awak bergerak daripada sini ke kanan. The first integer yang awak jumpa apa dia? 9. 9. Yes, 9. Jadi jawapan akhir adalah 9. 9. Betul. Macam tu. Kita bukan round off jangan round off. Kadang-kadang ini rezeki lah kalau awak round off masih dapat 9. Tapi kalau 8.4, contoh 8.4 awak round off dapat 8 kan. Tapi jawapan dia masih 9. Contoh 8.4 pun roughly dekat sini contoh. 8.4. So bila awak bergerak ke kanan, the first integer yang awak jumpa masih 9. So that's why kalau tak boleh nampak, try buat ni number line yang simple ni. Kalau dah boleh nampak tak payah. So number line ni tak wajib. Okay. So macam tu, jangan round off. Okay, ada soalan? Boleh Okay, saya bagi awak rest seminit sebelum kita masuk SN. Okay, dah seminit. Okay, so SN ada dalam syllabus, derive the formula of sum of the first n term. So bila kata derive, maksudnya awak kena tahulah macam mana. So derive SN. Okay, sum of the first n term. Okay, so untuk yang ini, saya tinggalkan awak untuk study sendiri boleh? Dia sangat-sangat mudah. Okay. So try study sendiri. So macam mana? Dia sangat simple sebenarnya. Okay, sangat simple. So try study sendiri macam mana. Kalau tak boleh nanti kita akan discuss in the next lesson. InsyaAllah. Okay. So kat sini kita ada dua formula lah. Formula yang pertama. Okay. A times 1 minus R to the power of n over 1 minus R. Satu lagi. A to the Rn minus 1. Terbalik. R tolak 1. Okey, apa beza kedua-dua ni? Nampaklah beza dia. Kalau perasan, formula semua dia guna ARN. ARN. So awak ada A, awak ada common ratio, awak ada N settle. Boleh cari apa saja. Boleh cari T, boleh cari S. Okay. So beza kat sini 1 dekat depan. R dekat belakang. Kat sini R dekat depan, 1 dekat belakang. Okay. So ini kita guna bila condition kita, R kita less than 1. Okay. Less than 1. Okay. Yang ni pula bila R kita greater than 1. Itu je. Okay. So R dekat depan maksudnya R lagi besar daripada 1. R dekat belakang R dia kurang daripada 1. So dapat? Boleh ke? Dapat. Okay. So kat sini nanti cuba study how to derive the formula. Okay, so formula yang ini pun apply juga. Kita dah belajar sebelum ni. Masih sama. Kita dah belajar dalam AP, so dia apply juga untuk GP. Okay, masih sama. So nak cari Tn, specific term.
So boleh cari Sn tolak 1. Contoh nak cari T8. So S8 tolak S7. Sama je. Sama macam kita belajar hari tu dalam AP. So dia boleh guna untuk both. Okay, mari kita buat contoh. Okay, so kita buat contoh nombor 2 lah. So dekat sini kita ada A kita 6. Okay, kira dulu R. R kita, saya ambil the first two term lah. Negatif 18. Okay, negatif 18 over 6. Dapat berapa? Negatif 3. Betul? Negatif 3. So dapat negatif 3. Okay, so R kita negatif 3. Maksudnya kurang daripada 1 lah. So bila kurang daripada 1, kita akan guna formula yang pertama. 1 dekat depan. Okay, so kita nak cari Sn. N kita adalah 6, dia dah bagi dah. So kita nak cari S6. Saya tulis dulu formula sebab kita tak biasa lagi kan. So since R kita negatif, kurang daripada 1, jadi 1 dekat depan. Boleh faham ke kat situ? Boleh. Kalau R kita greater than 1, R dekat depan. Okay, so sekarang kita just masuk dalam formula lah. Awak nak S6. N kita 6. Jadi sum of the first 6 terms. So A kita 6. R kita negatif 3. N kita pun 6. Okay. Per 1 tolak negatif 3. Put into the formula saja. So kira guna calculator. Cuba kira. Dapat tak sama dengan jawapan bawah tu? So kalau banyak sangat kurungan ni nak kira mana dulu? Macam saya akan kira yang ada power ni dulu. So saya akan kira negatif 3 kuasa 6. So dapat jawapan 729. Tekan 1 tolak answer. Lepas tu darab dengan 6 dekat depan. Bahagi, kira pula yang bawah tu. 1 tambah 3, 4. So bahagi 4. Adakah awak dapat jawapan yang sama? Boleh ke tu? 1095. Okay, good. Yang lain dapat tak tu? Okey. Dapat. Dapat kalau tak dapat, saya ajar macam ni nak tekan calculator. Kadang-kadang tak dapat sebab salah tekan calculator. Kalau boleh buat terus dapat jawapan sama tak ada masalah. Macam saya dah kata dah, saya jenis tekan calculator ni macam slow-slow sikit sebab saya tak yakin. Okay, sebab ada kurungan-kurungan ni. So saya akan tekan yang ada power ni dulu, lepas tu tekan 1 tolak answer, baru tekan 6. Bahagi dengan yang bawah. Okay, so macam tu je, masuk dalam formula saja. Cuma nak guna formula mana satu, either this one. Okay, 1 dekat depan ataupun 1 dekat belakang. So tengok R. Kalau R lebih daripada 1, maksudnya R tu besar. So R dekat depan. Kalau kurang daripada 1, R tu kecil. So letak dekat belakang. So itu sahaja perbezaannya. Okay, masih ada masa. Okay, so kita nak buat B pula. Okay, B. Dia masih soalan yang sama, dia nak sum of all terms. Okay, dia masih nak cari sum. Sum tu maksudnya Sn lah. Tapi macam tadi dia dah bagi dah N kita berapa. Tapi dekat sini dia tak bagi N kita berapa. Dia hanya bagi sequence sahaja. Dia tak mention pun N kita berapa. Dia tak mention pun bilangan. Ni kalau salah ni. Sekejap Okay, so 2 ni nombor ya. Nombor soalan. Sini sequence kita. So dia bagi sequence kita saja. Dia tak mention pun bilangan sebutan kita ni ada berapa. Dia tak mention pun N kita berapa. Jadi kita kena cari dulu N kita berapa. So nak cari N kita berapa. Dia bagi tambahan info kat sini, dia bagi last term. Kat sini dia bagi last term. So daripada last term ni kita boleh detect N kita berapa. Jadi dia tambah kerja sikit lah. Macam tadi boleh cari direct sebab dia terus bagi
N kita berapa, yang ni tak bagi. Apa yang dia bagi, dia bantu kita, dia bagi Tn. So daripada sini, daripada Tn ni kita kena cari dulu kita punya N. Makna kata, bila bagi Tn, jadi kita masuk dalam formula Tn. Okay, so formula Tn kita AR, N-1. So Tn dia dah bagi dah, 3072. A pun dah bagi dah 3. R kita 12 bahagi 3, 4. Tolak 1. So sampai sini, nak cari N macam mana? Yang mana nak gerak dulu? 3. Okay, so 3 gerak jadi bahagi. So 3072 bahagi dengan 3. So dapat kat sini 1024. So 3 dah gerak tadi, so tinggal kat sini 4. Lepas tu nak buat apa? Log. Okay, ambil log. So log 10 both side. So yang ni saya bawa turun terus N tolak 1. Log 4 base 10. Okay, sampai sini kita bawa log 4 ke belah kiri. So jadi bahagi lah. So yang ni sama dengan, so kita tak kisah pun log ni negatif positif tak ada masalah. Dia masih sama dengan, dia tak akan bertukar. So bawa terus jadi bahagi. So terus tekan log 1024 bahagi log 4. So dapat exactly 5, betul? Betul. Okay. So your N equals to? 6. Betul. 6. So negatif 1 bawa sini jadi tambah. So dapat N sama dengan 6 baru masuk dalam formula. So mana kata kita nak cari S6 lah. So saya tulis dulu formula. Since R kita 4, which is greater than 1, jadi kita akan guna formula R di hadapan. Okay, sebab R kita 4. So R dekat depan. Jadi kita dah dapat N kita 6. Jadi sebenarnya kita nak cari S6. Okay, so A kita adalah 3. Dalam kurungan R kita 4 kuasa N. N kita 6. 4 kuasa 6 tolak 1. Okay, R kita 4 tolak 1. So tolong tekan dapat berapa? Dapat sebiji macam bawah. Betul ke? Betul. 4095. Okay. Betul 4095. So macam tu. Okay ke? Senang ke susah? Okey. Okey. InsyaAllah. Allah, senang kan? So nanti boleh cuba tau yang lain-lain tu. Cuba. So pattern soalan dia bagus lah sebenarnya. So kalau macam ni awak nak buat macam mana? Kadang-kadang bagi sequence, kadang-kadang tak bagi sequence. Tapi insyaAllah info dia bagi adalah cukup. Okay. So yang ni pattern yang kedua lah. Dia tak bagi N, dia bagi Tn. So daripada Tn boleh cari N. Okay. So yang ni pun sama. Okay, contoh seterusnya yang ini. Dia masih nak sum tapi dia nak specific term. Maksudnya dia tak nak cari daripada T1 sampai T10, tak. Dia nak cari hasil tambah tu daripada specific term. Contoh lepas ni awak ada kelas ke? Ada you. Ada you. Okay. Ni saya bagi hint je, nanti awak cuba buat. So dia nak sum from the 6 to 10 term. Maksudnya dia nak hasil tambah T6, T7, T8 sampailah T10. Takkan nak kira satu-satu kan? Nak kira satu-satu, awak kena list kat sini sampai T10. Jadi apa kita boleh buat? Okay, kita guna make sense. Kita tahu T6 sampai T10, jadi kita boleh buatlah S10 tolak S berapa? 5. Betul, sama macam sebelum ni. So S10 maksudnya T1 sampai T10. Hasil tambah T1 sampai T10. Tolak S5. T1 sampai T5. So dapatlah yang balance. Macam sebelum ni kita buat. So sama je masuk dalam formula. So cari dulu S10, cari S5. Lepas tu tolak. Okay, so yang ni boleh carilah. Okay, S10 kita dah ada N kita 10, S5 kita dah ada N kita 5.
Okay, A dengan R kita boleh cari. Okay, so boleh cuba dulu. InsyaAllah next time kita akan sambung sikit lagi. Kalau maksudnya tak ada next time, kita akan buat extra class lah. Nanti saya inform. Tinggal sikit je. So solving problems dengan kita punya sum to infinity. Sum to infinity lagi mudah. Lagi senang. Okay. So settle. So tugas awak adalah cuba buat latihan yang soalan-soalan yang kita belum cuba tadi. Yang kita belum cuba buat, tak payah buat ni dulu. Nanti kalau pening, buat yang tadi dulu. Okay. So ni saya tunjuklah apa lagi yang kita belum buat. Sikit je lagi. So cuba buat soalan yang tadi. Selain daripada kita dah buat. And then jangan lupa study how to derive SN. Ni study Okay. So ada soalan nak tanya. InsyaAllah kita sambung next time. Ada soalan nak tanya? Tak ada you. Tak ada Faham belaka. Okay. So sampai situ minta maaf terlebih seminit. Okay, thank you untuk hari ni. Kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifaradah surah Al-As. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih you. Terima kasih Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.